Assalamualaikum semua. Hari ini kita nak cerita satu benda yang best, yang di mana cerita ni telah diadaptasi menjadi sebuah filem, dan filem tersebut bertajuk Makan Macan Makan, yang di mana filem ni telah diterbitkan pada tahun 2008. Apa yang best sangat pasal cerita kali ni? Alright guys, cerita ni guys, dia sebenarnya adalah kisah benar yang di mana ada satu tim bola baling daripada Sri Lanka pergi ke Jerman, dan sepatutnya diorang ada 10 game dekat Jerman. Maksudnya ada 10 game tu maknanya tim diorang kena main 10 kalilah dengan kelab bola baling di Jerman. Tapi masalahnya baru satu game diorang main, esoknya diorang didapati hilang. Hilang babe. Tanpa melengahkan masa korang, jom kita start the story. Let's go. Geng, aku tak tahu kenapa tiba-tiba aku rasa macam nak makan durian kan. So aku pergi ke meja makan, aku tengok dekat atas meja makan tu ada durian, tapi siap package dengan satu kotak ni babe. Aku tak cakap banyak, macam function je kan kotak ni kan. Aku lock dalam kocik seluar dulu, aku buka icebox pula. Biasa pagi-pagi memang nak kena yaku dulu kan. Bila aku buka tu, aku tak tahu macam mana boleh ada kotak yang sama tapi dia punya colour dia je yang lain. Aku tak cakap banyak, aku lock juga dekat dalam kocik aku. Dah lock tu, aku pun masuk ke studio. Bila masuk tu guys, aku perasan lah, ada lemon siap package dengan kotak yang sama babe. Aku pun macam curious, tapi aku tak apalah, aku sambung je lah buat kerja kan. Tengah buat kerja tu, aku pandang lah kanan aku, lah ada 3 kotak lagi. Apa benda ni siap? Tak cakap banyak, aku terus buka semua tu. Bila aku buka tu, lah barulah aku tahu pot rupanya. Tapi bukan pot biasa-biasa man. Ini pot kau boleh tukar-tukar flavor, siap boleh charge lagi babe. Tak cakap banyak, aku pun perkenalah sesedut 2. Fuh, syahdu babe. Aku pun terus buat kerja laju-laju, and all you need is just a click. Kisah ni berlaku pada tahun 2004, yang di mana masa tu ada sebuah organisasi yang diberi nama sebagai Asian German Sports Exchange Program, atau nama pendek dia adalah AGSEP ataupun AGSEP lah senang nak sebut. AGSEP ni guys, kalau korang nak tahu, dia punya kerja dia adalah, AGSEP ni merupakan sebuah organisasi yang menjalankan acara sukan yang melibatkan negara Sri Lanka dan negara-negara Europe yang lain, Eropah yang lain. Dalam erti kata lain, AGSEP ni adalah wakil kepada Sri Lanka, and bila ada tim daripada Sri Lanka yang nak fight dengan mana-mana tim Europe yang lain, especially Jerman, diorang boleh bagi tahu dekat AGSEP, and AGSEP akan set upkan game tersebut. Contohnya ada satu tim pingpong daripada Sri Lanka nak fight dengan Jerman, and tim daripada Sri Lanka tu pun call lah AGSEP untuk set upkan game. Bila AGSEP setuju, maka AGSEP pun akan set upkan match lawan dengan negara-negara Europe, tapi mostlynya negara Jerman lah. Itu pasal nama dia Asian German Sports Exchange guys, Asian German tu. Tapi even ada Asian German pun, AGSEP boleh set upkan game untuk lawan negara-negara Europe yang lain. AGSEP ni bertapak di Marawila di Sri Lanka dan diasaskan pada tahun 1989 oleh Dr. Dietmar Dioring. Itu adalah sedikit sebanyak pasal AGSEP ni. Korang kena tahu AGSEP ni apa, sebab nanti baru korang akan faham jalan cerita dia yang sebenar macam mana guys. Jadi pada satu hari, AGSEP ni diorang ada dapat satu call daripada Kementerian Sukan Sri Lanka, yang di mana Kementerian Sukan Sri Lanka tu bagi tahu dekat AGSEP, Kementerian Sukan Sri Lanka tu nak buat satu friendly match ataupun perlawanan persahabatan dengan tim Jerman dekat negara Sri Lanka untuk sukan bola baling guys. Maksudnya Sri Lanka invite tim bola baling Jerman untuk datang dekat negara Sri Lanka, and bincang. Akhirnya AGSEP setuju dengan ajakan Sri Lanka tu, tapi dengan syarat tim bola baling Sri Lanka kena datang Jerman selepas game dekat Sri Lanka tu guys. Maka Sri Lanka pun setuju, dan satu game pun diadakan dekat Minuwanggoda, Sri Lanka, yang di mana masa tu tim bola baling Sri Lanka ni kena tibai 36 berbalas 2 guys. 36 tu Jerman dan 2 tu adalah daripada Sri Lanka. Teruk diorang kena tibai. So settle dekat Sri Lanka, and beberapa minggu selepas tu tim Sri Lanka pula pergi ke Jerman untuk game dekat sana pula guys. Maka game pertama pun diadakan, diorang semua kena tibai lagi sekali babe. Belum ni diorang boleh dapat 2 point kan masa diorang main dekat Sri Lanka tu, tapi this time diorang kosong, tak dapat apa-apa, langsung point guys daripada Jerman. So guys, pada waktu malam selepas daripada game yang kena tibai teruk tu, Jerman pun layan tim Sri Lanka ni untuk makan malam. Diorang pun makan malam bersama-sama, nyanyi sama-sama, celebrate malam tu bersama-sama. Dah settle apa semua tu, majlis pun bersurai. Keesokan paginya, bila wakil Jerman datang untuk panggil diorang for the next match, wakil tu terkejut man, sebab wakil tu tengok dengan mata kepala dia sendiri yang di mana semua satu tim Sri Lanka tak ada dekat bilik masing-masing. Tapi
dia just buat relax je lah. Sebab dia ingatkan tim Sri Lanka ni keluar pergi jogging dekat taman ke, pergi jogging dekat jalan ke kan. Tapi beberapa jam selepas tu, bila game dah nak start je, wakil tu check lagi sekali, memang tak ada man. Satu tim Sri Lanka, semua player termasuk dengan manager sekali, dengan coach sekali, semua hilang. Macam mana diorang semua boleh hilang? Alright guys, mari kita selongkar sikit lah cerita dia macam mana kan. So guys, kita sambung balik yang wakil Jerman datang untuk jemput tim Sri Lanka for the next match tadi tu Kan bila wakil tu datang ke bilik diorang, wakil tu tengok diorang semua tak ada dekat dalam bilik kan. Bila wakil tu check semua bilik, tiba-tiba wakil tu ada terjumpa satu surat, dan surat tu bertulis seperti dalam video ni guys For everyone, tarikh dia 15/9/2004. We want to say thank you. You are very friendly. We have to leave Germany and travel to France. We want to find better further dalam kurungan life. This is our own decision, and we also will take responsibility and risk for our decision. You all were very friendly and nice there. Please forgive us for our decision. We don't have any other way right now. We can go back to Sri Lanka, so we'll go now. Please don't worry about us. We will be fine. We are living out of Germany. You have done a lot for us, and thank you all again with love. Yang benar, manager. We go with our manager. He is come today morning. Itulah surat yang dijumpai selepas mendapati tim bola baling Sri Lanka hilang. Dalam surat tu diorang cakap diorang akan tinggalkan Germany dan pergi ke France. Diorang memang terpaksa buat semua benda ni. Diorang tak boleh balik ke Sri Lanka balik. Ini je jalan yang diorang ada guys. Okay guys, korang faham tak maksud dia dekat sini? National team bola baling Sri Lanka larikan diri. Diorang pergi mana? Diorang nak cari diorang punya better life. Sebab apa diorang tak boleh nak balik semula ke Sri Lanka? Sebab kalau diorang balik semula ke Sri Lanka, diorang susah nak cari makan guys, nak cari kerja. Taraf hidup rendah gila dekat sana. Diorang semua terpaksa kena lari and tak boleh balik ke Sri Lanka. Inilah yang dinamakan desakan hidup. Situation ni dipanggil do or die. Dalam tim bola baling Sri Lanka yang hilang tu ada 23 orang player guys, dan yang dapat ditemu ramah adalah 2 orang daripada tim 23 orang tu, yang di mana seorang nama dia adalah Rupa Singhe dan seorang lagi nama dia adalah Chandana. So kita pergi ke cerita daripada Rupa Singhe dulu guys. Masa tahun 2002, Rupa Singhe ni guys, dia ada dapat satu call daripada member dia. Dalam call tu member dia tanya dekat dia tau, weh Rupa, kau nak pergi Europe tak? Cari kerja dekat sana kan? Rupa Singhe pun jawab, mestilah aku nak. Okay, dalam kepala otak dia time tu dia dah fikir, kalau dia pergi sana mesti dia boleh hidup senang, dapat kerja, dapat duit yang banyak. And suddenly terlintas dalam kepala otak dia guys, kalau nak keluar daripada Sri Lanka memang tak ada jalan lain, mesti kena naik kontena, duduk dalam kontena daripada Sri Lanka tu pergi ke negara Europe guys. Just inside the kontena. And suddenly dia teringat pasal ada satu kes yang di mana ada 8 orang Sri Lanka mati lemas dekat dalam kontena sebab nak pergi ke Europe. Mati lemas, tak boleh nak bernafas kiranya kan. Dia stay inside the kontena and dia tak boleh nak bernafas and mati dekat dalam tu guys. Rupa Singhe terlintas pasal benda tu. And dia fikir lagi, mak bapak dia pun bukannya bagi kalau dia nak pergi ke sana. Time tu pun Rupa Singhe ni baru je 23 tahun babe. So dia pun just nak batalkan je lah niat dia tu untuk pergi ke Europe. Dia orang ni guys, kalau nak pergi Europe memang macam tu cara dia guys. Pergi ke sana secara haram, illegal, no choice. That is the only option for them to do that way guys. So bila je si Rupa Singhe tu nak matikan phone dia, tiba-tiba kawan dia cakap, kau pernah dengar sukan bola baling tak? Okey, sama macam Rupa Singhe, Chandana juga ada dapat panggilan yang sama mengenai perkara yang sama, tapi daripada abang dia lah, yang di mana abang dia time tu dekat Itali guys. Abang dia memang dah lama duduk dekat Itali, and diorang dekat sana pun ada community orang Sri Lanka yang kuat tau. So abang Chandana ni pun bagi tahulah dekat Chandana macam ni guys, ada satu cara untuk kau datang ke Itali, tapi kena bayar $4,000. Aku tahu kau tak ada duit, tak apa, pakai duit aku dulu. Nanti bila kau dah dapat kerja, kau boleh bayar balik $4,000 tu. Chandana pun tanya dekat abang dia, cara apa tu bang? And abang dia pun jawab, kau kena main bola baling. So korang nampak tak dekat sini, diorang dapat call tu daripada tahun 2002. Kejadian tu berlaku pada tahun 2004. So benda ni memang dah plan 2 tahun guys untuk berlaku. Satu kepala, siapa yang nak pergi ke Europe, diorang akan minta $4,000. $4,000 kali dengan 23 orang, $92,000 man. So dia punya plan tu, tim Jerman akan datang ke Sri Lanka untuk first game, and then barulah Sri Lanka akan pergi ke Jerman untuk main dekat sana. And time tu lah diorang akan letakkan diri diorang. Untuk set up tim bola baling Sri Lanka, Kementerian Sukan Sri Lanka hire seorang coach yang bernama Atula Wijinayaka, yang di mana coach tu pun lesap sekali guys. Sri Lanka ni tak pernah ada national team untuk bola baling tau. So 23 orang tu semua tak pernah main bola baling, and diorang ni hanya training selama beberapa minggu je untuk fight dengan Jerman. Itu pasal kena 36-2 dengan Jerman tu masa first game dekat Sri Lanka tu guys. Sebab diorang semua memang tak pandai main tau.
So guys, selama 1 dekad diorang hilang, separuh daripada 23 orang tu dah balik ke Sri Lanka. Chandana pula balik selepas 6 bulan dia melarikan diri. Dia bagi tahu yang di mana dia tak dapat nak kerja langsung dekat sana. Manakala Rupa Singgih tu, dia balik ke Sri Lanka pada tahun 2008, siap dapat visa daripada Itali lagi. Maknanya dia boleh pergi ke Itali bila-bila masa yang dia nak guys. Dia bagi tahu dia dapat kerja sebagai pembuat pizza, and gaji yang dia dapat tu agak lumayan juga sebab dia dapat tampung family dia dekat Sri Lanka yang di mana sangat miskin guys family dia tu. Okey, dalam cerita ni kemungkinan adalah Diat Ma during pengasas AGSEP tu guys. Mungkin, tapi dia memang confirm lah deny pasal benda tu. Even orang semua dah tuduh dia yang set upkan benda tu, tapi dia deny lah pasal benda tu. Takkanlah nak mengaku, kalau mengaku kena tangkap kan. Dia siap cakap dia sangat menyesal dengan kejadian tu. Dia menyesal dengan budak-budak yang set upkan semua benda ni lah, yang pergi larikan diri tu. Orang dah penat-penat set upkan kau lawangan Jerman, kau pergi larikan diri. Dia cakap macam gitulah dekat media kan. Tapi menyesal pun tak guna sebab Jerman dah ban terus AGSEP tu daripada masuk ke Jerman guys. So apa-apa yang berkenaan dengan AGSEP, Jerman pam, kau tak boleh masuk. So kesimpulan dia guys, kisah ni actually bagi Carol benda ni bukanlah jenayah tau, seludup manusia or anything else lah. Engkau bayangkan setiap seorang daripada 23 orang yang larikan diri tu menampung lebih kurang 10 hingga 15 orang ahli keluarga diorang dekat Sri Lanka tau. So kau rasa no choice, diorang memang kena buat macam gitu, or mati kebeluran dekat Sri Lanka. Ini yang dinamakan sebagai desakan hidup. And bila korang nampak member-member kita kan, Bangladesh ke, Nepal ke, Myanmar ke, Vietnam ke, yang mana kerja dekat Petropam ke, diorang tolong isikan korang punya minyak tu. Janganlah korang just macam terima kasih janganlah macam gitu. At least pun kan, ambil lah ni RM2. Tak ada RM2 pun RM1. Tak ada RM1 pun 5 sen pun boleh kan. Duit tu diorang memang simpan tau. Diorang memang hargai betul-betul tau. Diorang datang sini pun bukannya makan sedap-sedap tau. Sebab Khairul dulu masa kerja dulu pernah lah beberapa kali kerja dengan Bangladesh, Nepal, Vietnam. Kerja satu tim dengan diorang kan, kerja sama-sama. Kita dapat tahulah macam mana dia punya cerita dia kan. Masa tu Khairul ada seorang member daripada Nepal, nama dia Pravin. Dia baru datang ke Malaysia 6 bulan. Tak sampai 6 bulan lah, 4 bulan 5 bulan macam tu dia dekat Malaysia. Tiba-tiba dapat call daripada family dia yang dekat Nepal, yang di mana rumah dia runtuh kat sana sebab kena ribut taufat. So macam member baru datang ke sini untuk cari kerja pub, tiba-tiba dah ada musibah dekat sana. So memang agak kesian juga kan. So korang kalau jumpa-jumpa macam gitu, hulu-hulu lah sikit. Dia bukan atas dasar bangsa, bukan atas dasar apa, kita atas dasar niat nak menolong. Terapkan dalam diri kita untuk menolong orang-orang macam ini lah guys. So guys, korang dapat tak moral of the story? Okay, komen dekat bawah. See you on next video. Assalamualaikum.